Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Maizana binti Jumadi. Nombor matrik saya 2006010. Saya daripada kelas TPSM 2B. Hari ini saya adalah selaku sumber manusia yang ingin menerangkan apakah pengenalan kepada latihan dan pembangunan. Yang kedua, pembelajaran dan latihan. Yang ketiga adalah strategi dalam latihan. Yang pertama ialah pengenalan kepada latihan dan pembangunan. Maksud latihan ialah latihan merujuk kepada usaha organisasi untuk memberi latihan atau pembelajaran berkenaan kompetensi dalam jangka masa yang pendek. Yang pertama ialah pengenalan kepada latihan dan pembangunan. Maksud latihan ialah latihan merujuk kepada usaha organisasi untuk memberi latihan atau pembelajaran berkenaan kompetensi dalam jangka masa yang pendek. Kompetensi yang diberi melalui PKK. PKK bermaksud pengetahuan, kebolehan dan kemahiran. Maksud pembangunan pula ialah meluaskan PKK melalui kursus melibatkan kerjaya mengikut jangka masa yang panjang. Bermaksud meluaskan PKK ialah melalui kerjaya, kemahiran atau pengalaman. Sumber manusia tidak akan lari kepada dua benda, iaitu pekerja dan majikan. Majikan mempunyai dua peranan, iaitu untuk kena pasti latihan yang sesuai kepada pekerja. Yang kedua, memastikan pekerja menggunakan latihan yang mereka tetapkan dalam pekerjaan untuk lebih cekap dan berkesan. Tanggungjawab pekerja dalam jangkaan pekerja ialah mendapat ilmu, mendapat aplikasi latihan. Yang ketiga, mendapat maklumat lalu berkongsi dengan pekerja yang lain. Hubungan kerja ialah kerja, unit kerja, organisasi. Selain itu, faktor yang mempengaruhi latihan di Malaysia ialah polisi kerajaan, sijil ISO, HRDF and profesional. Yang kedua ialah pembelajaran dan latihan. Maksud pembelajaran ialah perubahan kekal dalam kemampuan manusia. Yang kedua, learning outcome melalui KSAO. Maksud latihan pula ialah majikan yang berkaitan dengan pekerjaan. Training outcome iaitu pembangunan individu. Yang kedua, pembangunan tim. Yang ketiga, penambaikan proses kerja. Apakah maksud pembelajaran? Pembelajaran bermaksud specific outcome of learning, iaitu maklumat lisan, kemahiran intelektual, motor skill, attitude and strategic cognitive. Mempunyai 5 spesifik. Yang seterusnya ialah teori. Yang pertama ialah teori pembelajaran, iaitu teori keadaan dan penghukuman. Yang kedua ialah teori pembelajaran sosial. Teori kedua ialah teori pembelajaran dewasa. Mempunyai 2 teori, iaitu andragogy and pedagogy. Yang kedua ialah pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga pula ialah teori motivasi. Mempunyai 3 teori, iaitu teori Maslow hierarchy. Yang kedua, teori jangkaan. Yang ketiga, teori menetap maklumat. Yang ketiga ialah strategi dalam latihan. Strategi dalam latihan mempunyai objektif pembelajaran. Yang pertama ialah hubungan antara strategi perniagaan dengan latihan dan pembangunan. Yang kedua pula ialah sifat organisasi mempengaruhi latihan. Yang ketiga, kepentingan tentang pekerja dan perancangan sumber manusia dalam latihan dan pembangunan. Yang ketiga ialah strategi penambahan luaran. Strategi penambahan luaran memberi tumpuan kepada memperolehi penjual atau membeli perniagaan untuk membolehkan syarikat itu berkembang ke pasaran baru. Yang keempat pula ialah strategi pelaburan. Strategi pentadbiran perlaburan memberi tumpuan kepada pembubaran dan penjualan perniagaan. Model penganjuran jabatan latihan mempunyai 3 model, iaitu yang pertama ialah model fakulti, model pelanggan, yang ketiga pula ialah model metrik.
Yang pertama ialah model fakulti yang bermaksud pakar bagi sesuatu bidang mempunyai 5 pengarah model iaitu latihan keselamatan, latihan berkualiti, teknologi dan sistem, pembangunan dan kepimpinan. Yang last sekali ialah latihan jualan. Yang kedua pula ialah model pelanggan yang bermaksud mengikut penjual. Mempunyai 4 pengarah latihan iaitu sistem informasi, pemasaran, produk dan operasi, kewangan. Yang terakhir pula ialah model metrik iaitu bermaksud kena pakar pada semua bidang. Ia mempunyai 4 pengarah latihan. Yang pertama ialah latihan jualan, latihan berkualiti, teknologi dan sistem komputer. Yang terakhir, latihan keselamatan. Yang terakhir pula ialah ciri-ciri organisasi yang mempengaruhi latihan. Apakah ciri-ciri organisasi yang mempengaruhi latihan? Yang pertama ialah sokongan pengurus, peranan pekerja, unit perniagaan integrasi, kehadiran global. Yang terakhir ialah syarat perniagaan. Sekian, terima kasih daripada saya atas pengongsian sebentar tadi. Jumpa lagi.